memang bidang pengajiannya ialah bidang pengajian Quran dan hadis. Jadi sekiranya ada perbincangan berkenaan dengan Quran dan hadis, kebiasaannya memang ramai yang akan memohon untuk kita approach Ustazah Jamaliah untuk dapatkan penjelasan. Okey, Al-Quran adalah kitab suci yang mengandungi panduan untuk manusia mencapai kemanisan hidup di dunia dan di akhirat. Hidup menjadi manis sama ada ketika senang maupun susah kerana ada panduan dari Al-Quran tentang realiti kehidupan, pertolongan dan janji Allah kepada orang yang syukur ketika senang dan sabar ketika susah. Ini sangat hampir dengan kita sekarang, tambah-tambah dengan ujian Allah, dengan banjir, dengan COVID. Jadi kita nak mohon Ustazah untuk kongsikan dengan kami apakah cara yang betul untuk mencapai kemanisan hidup dengan panduan Al-Quran. Silakan Ustazah. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Dr. Nuraini. Saya tengok penerangan soalannya pun agak tinggi jugalah kan dalam konteks kita nak bincang sekarang ni. Tapi saya nak bawa secara umum dulu nah. Saya nak bawa secara umum, kemudian saya pergi secara khusus sikit lah. Berapa minit dulu Dr. Nuraini? Berapa minit ni? Lebih kurang 15 minit Ustazah. 5 minit. Boleh. Silakan. Takut sedia jawapannya untuk 1 jam kan. Kalau lebih 1 jam nota kita edar kemudian Ustazah, insyaAllah. Okay, baik, alhamdulillah. Saya seperti mana yang Dr. Rani bagi tahu tadi, walaupun saya di bidang Quran dan sunnah, tapi kita belajar dan terus belajar, tak semua juga kita dapat menguasainya. Kalau nak dibandingkan dengan para ulama kita yang begitu mendalam dan begitu hebatnya dengan ilmu-ilmu mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak bawa dulu kepada konsep kemanisan tu. Saya suka dengan perkataan kemanisan hidup tu kan, kemanisan hidup. Dalam istilah pendidikan Islam ni ataupun dalam worldview Islam ni, dalam bahasa Melayu dia tasawur Islam, gambaran Islam ni, kita lebih dekat menggunakan perkataan as-sa'adah. As-sa'adah, bahagia kan, bahagia. Kemanisan hidup ni maksudnya bahagia. Dan kebahagiaan ni kalau kita ikut kepada Islam, dia bukan sahaja sesuatu yang bersifat fizikal, bersifat zahir semata-mata. Saya suka petik bila sebut soal kemanisan hidup ataupun soal berkaitan dengan kebahagiaan ni, kita patah balik kepada melihat hakikat kejadian manusia. Kalau kita tahu tentang hakikat kejadian manusia, Allah menciptakan manusia ni ada unsurnya, ada unsur jasad dan ada unsur roh kan. Ada unsur jasad dan ada unsur roh. Jadi bila ada unsur jasad dengan unsur roh ni, maksudnya dalam konsep nak membahagiakan, nak memberikan kemanisan dalam kehidupan ni, mesti ada kesepaduan antara roh dengan jasad tersebut. Ada dikaitkan, ada kaitan antara roh dengan jasad. Barulah dapat mencapai merasai kemanisan dalam hidup kita tu. Jadi dalam konsep, bila balik kepada konsep penciptaan manusia ni, roh dengan jasad ni, kita tengok dalam konsep perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika di alam roh ni, dalam ayat Al-Quran yang menyebutkan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna tu kan. Alastu bi rabbikum, kalau kita nak saya nak terjemahkan secara umum, Allah bertanya, adakah kamu akan mengangkat aku sebagai Tuhan yang berhak disembah kan. Jadi semua berjanji, semua kita ni umat manusia ni, hamba-hamba yang diciptakan oleh Allah SWT ni berjanji bahawa kita yakin dan kita mengangkat Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah. Tak ada siapa pun yang menolak, tak ada siapa pun yang mengingkari perjanjian tersebut di alam roh tersebut, untuk kita ni beriman pada Allah SWT. Sebab tu dalam konsep mencapai kemanisan hidup ni, kemanisan iman ni, dia balik kepada yang pertama adalah konsep iman tu lah, konsep iman dalam hidup manusia. Jadi kalau kita nak sebut kemanisan hidup, kita nak sebut kebahagiaan, yang pertama sekali kita kena balik pada Allah SWT. Kita balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita tengok nak balik pada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi SAW pernah menyebut, pernah bersabda, iaitu taraktu fikum amrain. Nabi kata, aku tinggalkan kepada kamu 2 perkara kan. Nabi pesan kat kita, wasiat ni. Apa yang Nabi tinggalkan 2 perkara tersebut? Quran dan sunnah. Jadi bila mana kita berpegang kepada kedua-duanya, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kita pegang kepada dua-dua ni, maka kita tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Yang ni juga membawa pada konsep manis hidup tu kan. Bila tak sesat ni, kita merasai satu yang kemanisan dalam hidup kita. Bayangkan kalau kita berjalan di satu jalan, sesat.
tak jumpa jalan keluar, tak jumpa pangkal jalan untuk kita pilih dan sebagainya, maka tidak akan ada kemanisan dalam hidup kita. Itu yang pertama. Kalau kita tengok secara umumnya, kita nak kena balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cara nak balik pada Allah Subhanahu Wa Taala ni hari ni, sebab tu kalau kita tengok tadi macam Ustaz Sarbini sebut, Ustazah Syadah sebut, Ustaz Syadah tu sebut tadi, berkaitan dengan kita belajar Quran kan, kita belajar Quran, diceritakan tentang Al-Quran, macam mana kita nak dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semua ada diceritakan dalam Quran. Hatta Allah Subhanahu Wa Taala sendiri menceritakan tentang dirinya dalam Quran kan, bermula dengan, kalau kita tengok ayat Bismillahirrahmanirrahim tu pun, kita nak merasai sifat Ar-Rahman Allah Subhanahu Wa Taala, sifat Ar-Rahim, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran ni memang nak bawa kita kepada konsep kita merasai hidup kita ni manis, hidup kita ni bahagia. Jadi pertama kali kena letakkan dulu iman tu. Iman dalam hati kita. Dalam konsep iman, sebab tu dikaitkan dalam konsep nak membentuk keimanan ini, dia balik kepada ilmu juga kan. Dia balik kepada ilmu. Sebab tu dalam Quran menyebutkan juga a'udzubillahi minasyaitanirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bila dalam konsep berkaitan dengan konsep keimanan ni, Allah ada sebut kan, akan diangkat darjat-darjat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu di antara kamu dengan beberapa darjat. Jadi beriman, kita nak merasai keimanan, mesti ada kaitan juga dengan ilmu. Kan, kalau macam kita nak beribadat, kita alhamdulillah orang yang beriman, orang yang mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kita nak bawa kepada konsep, bila kita beriman kepada Allah SWT, kita membenarkan dengan hati, kita mengucap dengan lidah, kita melaksanakan dengan anggota. Jadi dalam konsep kita nak melaksanakan dengan anggota tadi, di samping keimanan kita yang jelas, yang tidak ragu-ragu dalam hati kita, dalam ucapan syahadah kita, maka kita kena ada ilmu untuk kita melakukan ibadat kepada Allah SWT. Hatta nak solat sekalipun, sebab tu sahabat tanya kepada Nabi SAW kan, bila diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu aqimus solah wa atuz zakah kan, aqimus solah. Jadi sahabat bertanya, kaifa nusalli, bagaimana kita nak solat wahai Rasulullah? Maka Nabi pun sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Jadi ilmu kan, ilmu. Jadi iman datang bersekali dengan ilmu untuk kita mencapai kemanisan hidup kita, untuk kita kenal Allah SWT, untuk kita kenal Nabi SAW. Itu secara umum. Jadi yang disebutkan kemanisan hidup tadi, as-sa'adah lah. As-sa'adah ni saya suka petik. Orang boleh terjemahkan as-sa'adah ni mungkin banyak lah kan. Kalau sebut kemanisan hidup, kebahagiaan hidup ni abstrak dalam konteks hari ni kan. Ada yang kata melalui kemewahan, ada yang kata melalui harta yang banyak kan, ada yang kata cukuplah dengan makanan yang sederhana, ada yang kata cukuplah dengan rumah yang biasa-biasa kan. Mungkin kadang-kadang dinilai secara fizikal, tapi kita nak kena tengok balik dalam konsep kemanisan ataupun kebahagiaan tadi. Kalau kita nak rujuk kepada sirah Rasulullah SAW, cuba tengok Nabi Muhammad SAW kan, adakah kebahagiaan ataupun kemanisan hidup itu semata-mata dilihat secara fizikal? Fizikal tu kan, Nabi pernah lapar, Nabi dicaci, dihina, Nabi pernah tidur berbala belakang badannya kan. Jadi tapi Nabi rasa bahagia, rasa manis hidup dia kan. Dan tempat Nabi SAW di sisi Allah SWT cukup tinggi. Nabi adalah kekasih Allah SWT. Jadi dalam konsep ni nak disebutkan, bila sebut kemanisan ini ataupun bahagianya manusia itu bukanlah dengan kemewahan yang kita nampak secara fizikal, tapi melibatkan hati kita, melibatkan kebahagiaan jiwa kita. Itu yang Ustaz nak sebut mula-mula lah. Jadi nak pergi direct lah kepada macam mana kita nak capai kemanisan hidup, kita ikut panduan Quran. Quran ada cerita apa? Tadi Ustaz Sabini dah sebut sedikit berkaitan dengan ayat Quran yang mula ada sebut perkataan Al-Furqan. Quran, nama-nama lain bagi Quran ni banyak. Antaranya Furqan. Quran ni Furqan, bila Furqan ni kalau kita ingat Sayyidina Umar Al-Khattab ni gelaran dia Al-Faruq. Al-Faruq ni dia dapat membezakan antara yang hak dengan yang batil kan. Sebab kita kenal Sayyidina Umar ni dia hidup jahiliah dan hidup dalam Islam. Dia sebelum dia Islam dia jahiliah. So dia dapat bezakan dengan baik. Jadi Al-Furqan ni, Quran ini salah satu namanya adalah Al-Furqan. Al-Furqan ni membezakan antara benda yang baik dan benda yang buruk. Membezakan antara yang mana pahala, yang mana dosa.
Allah dah tunjukkan, Allah dah ceritakan dalam Al-Quran ini yang mana yang baik yang perlu kita buat, yang mana yang buruk yang perlu kita tinggalkan, yang mana yang halal, yang mana yang haram, yang mana pahala, yang mana yang dosa. Kan? Jadi kita nak capai kepada kemanisan hidup kita, bila kita ucapkan syahadatain, maka kita ambil pendekatan orang-orang yang beriman, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Buat benda-benda yang disuruh, diperintahkan oleh Allah SWT dan tinggal benda-benda yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab bila kita masuk dalam keadaan kita orang yang Islam yang beriman, maka kita masukkan seluruh diri kita secara total dalam perintah Allah SWT. Sama ada kita mengikut yang baik dan meninggalkan yang buruk. Bukan ambil separuh-separuh. Tak apalah kita ambil yang buat je, mentaati perintah. Tapi hak yang Allah larang untuk ditinggalkan, kita tak boleh nak tinggal. Kan? Jadi masih lagi akan ada kelompongan dalam kehidupan kita untuk kita mencapai kemanisan hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama antara isi yang berkaitan dengan macam mana nak capai kemanisan hidup. Sikit lagi. Kalau kita tengok pula yang seterusnya, kalau kita tengok bagaimana kita nak mencapai untuk merasai kemanisan hidup menurut panduan Al-Quran. Ada banyak sebenarnya Dr. Nuraini. Pertama tadi, soalan yang pertama tadi, tilawatul Quran, kan? Banyakkan dengan membaca Quran, banyakkan dengan zikir kepada Allah SWT, kan? Contoh yang disebutkan dalam Quran, ala bizikrillah tatmainnul qulub, kan? Hanya dengan berzikir dapat memberikan ketenangan dalam jiwa-jiwa manusia. Tapi bab zikir ni banyak juga dibincangkan. Kalau kita tengok dalam kitab Imam Nawawi, kitab Al-Azkar, kan, dia cerita zikir ni sepatutnya macam mana yang boleh bagi tenang jiwa tu. Ada peringkat-peringkat dia. Ada yang zikir dengan hati, ada yang zikir dengan lidah saja, ada yang zikir dengan lidah dan hati. Jadi yang paling tinggi sekali adalah zikir dengan hati, dengan lidah tu. Dengan hati tu, kan, dengan hati tu maksudnya bila dia zikir, dia sebut Allah, dia sebut subhanallah, bukan je kat lidah ni. Sedangkan dalam hati dia teringat benda-benda lain ni, kan? Duk sebut dah subhanallah, subhanallah, dalam hati ni fikir benda-benda yang keduniaan, yang kemaksiatan, na'udzubillah min zalik. Kan, sebab tu tak capai kepada merasai kemanisan. Zikir banyak dah, tapi rasa macam serabut juga. Kan, na'udzubillah min zalik. Kita tak nak macam tu. Sebab tu Imam Nawawi dia bagi panduan. Dalam kitab Al-Azkar memang banyak sangat kitab penulisan-penulisan Imam Nawawi yang cerita tentang zikir-zikir ni, kan, nak mencapai kemanisan hidup dengan perbanyakkan zikir, sebab zikir berbawa kepada ketenangan dalam hati manusia. Kemudian yang kedua, yang seterusnya sikit lagi nah. Yang seterusnya kita banyakkan selawat. Banyakkan selawat. Kalau dalam Quran nak mencapai kemanisan iman ni, kemanisan hidup ni, maksudnya mencapai kebahagiaan, bukan kata kat dunia saja, tapi termasuklah di hari akhirat. Jadi bila kita sebut selawat, Allah yang memulakan selawat, kan? Allah yang memulakan selawat ke atas kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia yang Allah sebut dalam Quran? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi kita tengok pula fadilat selawat ni, kan, nak dapat kemanisan hidup ni, kita bukan fikir kat dunia saja, sampai akhirat ni. Dan Nabi kata barang siapa yang banyak berselawat ke atasku, maka dia akan bersama dengan aku pada hari akhirat kelak. Kita rasa kemanisan, kita rindu dengan Rasulullah SAW. Kita rasa untuk kita dekat dengan Nabi SAW. Kemudian yang terakhir yang Ustazah boleh share adalah yang kita boleh buat untuk merasai kemanisan iman mengikut panduan Quran ni. Apa dia? Kita menunjukkan akhlak-akhlak yang baik. Quran banyak cerita akhlak yang baik. Akhlak kepada ibu bapa, kan, akhlak kepada manusia, akhlak kepada binatang, akhlak terhadap diri sendiri pun. Dalam Quran pun menyebutkan perkataan yang baik ni, umpama pohon-pohon yang mana dahan dan daunnya mencecah ke langit, kan. Jadi bila kita ucap perkataan yang baik, maka kita akan dapat bentuk akhlak yang baik. Bila dapat bentuk akhlak yang baik, disenangi. Tak kiralah oleh manusia ke oleh makhluk-makhluk yang lain, maka kita akan merasai kita tak ada buat perkara-perkara yang tidak baik pada orang lain sehingga menyakitkan orang lain. Nabi pun banyak memesan kepada sahabat-sahabat baginda, kalau kita nak mengeluarkan perkataan kepada orang lain, maka kita fikir dulu apakah perkataan kita tu boleh menyakitkan orang lain, kan. Jadi kalau kita menyakitkan orang lain, banyak lagi akan timbul perkara-perkara yang lain, sehingga datangnya hadis Nabi tentang muflis di akhirat. Mungkin semua orang dah tahu, kan, hadis tentang muflis di akhirat, yang mana dia datang bawa pahala solat dia, pahala puasa dia yang banyak, 100% pahala dia bawa pergi hari akhirat. Tapi bila sampai dekat sana, muflis dia disebabkan amal yang mendakwa, klaim minta balik
pahala-pahala yang dah dapat tu untuk membayar balik apa-apa yang telah dilakukannya semasa di dunia. Jadi itulah sedikit antara perkara-perkara yang kita boleh melihat daripada panduan Quran untuk kita capai kemanisan hidup kita di dunia dan seterusnya membawa kepada akhirat kita dengan sempurna insya-Allah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Mungkin ada pandangan-pandangan daripada Al-Fadhil Ustaz dan Ustazah untuk membantulah bagi sudut tu insya-Allah. Terima kasih Ustazah Jamalia. Memang benda yang selalu kita dengar selalunya. Memang benda yang selalu dipesan-pesan. Tetapi pesanan ni saya rasa masih lagi perlu kita teruskan dan berterusan. Supaya insya-Allah kita tak lupa. Terima kasih banyak-banyak Ustazah. Jadi apa yang Ustazah sebut tadi, berkenaan dengan akhlak yang baik saja saya nak berkongsi di sini. Sebenarnya saya pernah mengikuti kelas Syekh Rohimuddin Nawawi Al-Batani. Dia selalu menyebut, dia kata kondisi khususmu adalah milikmu sendiri dan adabmu dalam berbicara adalah hak orang lain. Maka jangan campur adukkan masalah sendiri dan kondisi peribadi dengan berinteraksi dengan orang lain. Saya rasa apa yang disampaikan oleh Syekh Rohimuddin ni sangat bertepatan dengan apa yang disebut oleh Ustazah Jamalia berkenaan dengan tunjukkan akhlak yang baik sesama kita supaya insya-Allah dia akan membuatkan kita rasa lebih selesa, kita lebih tenang insya-Allah. Okey, seterusnya mungkin saya nak minta tambahan sikit Ustaz Sarbini mungkin nak tambah sikit berkenaan dengan isu ini Ustaz. Silakan 1 minit 2 minit boleh Ustaz Terima kasih kepada rakan moderator dan juga rakan panel. Alhamdulillah apa yang ingin saya untuk bawa bersama itu kita dengan Al-Quran ini sendiri ada tertib yang kita mungkin harus melalui mahalahnya. Step kalau main game itu anak-anak kita dia ada stage 1, stage 2, stage 3 itu. Jadi saya sempat mengutip berbagai kitab untuk melihat bagaimana stage itu untuk kita lalui. Pertama, stage yang bersifat kita hanya untuk technical saja. Technical ini iaitu mahraj, tajwid, taranum. Itu stage yang hanya technical kita. Dan untuk stage ini kita harus naik stage yang kedua. Stage kedua setelah technical itu kita masuk kepada dokumentasikan. Dalam arti kata menghafal Quran itu. Usaha menghafalkan ini sekarang ini saya tengok dalam masyarakat ada. Tapi alangkah baiknya kita bagi semangat lagi lah untuk kepada generasi-generasi akan datang. Sebab saya bingung begini. Kalau nenek saya baca Yasin, sepatutnya saya itu hafal Yasin. Dan anak saya sepatutnya mampu terjemah Yasin. Cucu saya sepatutnya mampu tafsir Yasin. Dan seterusnya. Yang ada sekarang itu kita turun-temurun, kita masih hanya pembaca. Alhamdulillah kalau meningkat pembaca yang baik. Belum masuk kepada pemaham yang baik. Nah ini saya kata masuk ke tahap kedua itu kita mendekumenkan, itu menghafal itu. Dan kita mungkin juga kurang menyanjung para hafizah itu, para hufaz itu. Sebab itu saya kata kalau yang terjun dari kolam itu boleh dapat 30,000, 80,000, 300,000. Why not? Hafiz-hafiz ini kalau saya sebagai pribadi itu dibagilah katakanlah paling tidak itu mereka hafiz sahaja 1,200 sebulan itu. Ini hafiz saja bekerja tak bekerja pun. Bukan senang nak hafal 30 juzuk itu. Okey. Itu kalau saya lah sebagai motivasi. Dan perlu ada program kem-kem tahfiz. Kem-kem tahfiz. Tahap yang seterusnya, tahap yang ketiga, tahap pertama tadi technical, tahap yang kedua itu adalah dokumentari, tahap ketiga itu adalah tadabbur. Tapi sebelum tadabbur melalui tafsir. Okey. Saya kata kenapa tadabbur? Tadabburlah baru nanti waratil Quran tartila. Kita itu memahami, menjiwai Quran sehingga nanti bila membacanya itu ada
tetap detuk jantung kita, rasa sentuhan jiwa kita seperti dalam surah Al-Anfal itu, jiwa yang sensitif itu bila terkena ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Sebab itulah untuk kita bersama setelah teknikal Quran kita lalui harus kepada mendokumenkan, dan harus yang ketiga itu adalah kita mentadabur. Contoh sedikit saya minta 1 minit untuk tadabur itu. Contohlah kalau kita baca Al-Baqarah, kita faham ayat 1 sehingga ayat 5 itu tentang 2 prinsip 5 ciri orang bertakwa. 2 prinsip 5 ciri orang bertakwa. Bermakna dia dah melalui tafsir dan tadabbur. Nanti masuk ayat 6 dan 7 adalah 2 ayat berbicara tentang orang kafir. Seterusnya ayat 8 sehingga ayat 19 itu berbicara tentang orang munafik. Saya sebut sebagai ayat psikologi munafik. Ada 13 ayat, 2 ayat orang kafir, 5 ayat orang bertakwa, 13 ayat orang munafik. Baru masuk di ayat 20 sehingga ayat 29 itu berbicara 2 tema utama, yaitu keesaan dan kekuasaan Allah. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakum sampai sebelum ayat 30. Di ayat 30 itu dah berbicara tentang sejarah penciptaan manusia sampai ayat 39. Bermula dengan ayat wa isqala rabbuka lil malaikati inni. Nanti bila masuk 40, tema sudah lebih panas dengan berbicara tentang Bani Israel, sifat watak pribadi manusia yang digambarkan paling glamour dalam Quran itu. Bermula dengan ya Bani Israel. Sehingga sampai ayat 123, 24 kita tahu tema demi tema hasil daripada bacaan kita ini. Sehingga nanti barulah kita dapat memetik. Kalau istilah kita buah kelapa itu, saya nak tutupkan. Kita nak minum buah kelapa kah? Nak ambil tumbung dia kah? Ada tak bahasa Semenanjung tumbung ni? Buah di dalam ne? Atau kita nak ambil kulit dia, atau nak ambil tempurung dia, atau nak ambil santan dia, atau nak ambil minyak dia. Kalau dapat kesemuanya, barulah nilai kelapa itu kita kecapi dalam kehidupan. Begitu juga dengan Quran. Dengan menahap 3 tahapan tadi, teknikal, dokumentasi dan masuk kepada tadabbur, insya-Allah barulah menepati Quran itu, menepati di minda kita, di hati kita dan mengatur gerak langkah dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Minta maaf mengambil masa yang panjang. Tak apa Ustaz, terima kasih banyak-banyak dengan tambahan ilmu yang Ustaz berikan pada kami. Saya tak boleh nak mengulas panjang disebabkan oleh masa yang semakin suntuk. Mungkin saya nak jemput sikit Ustazah Syahdatul untuk tambah sikit. Ustazah silakan. Okey, Alhamdulillah kita dah mendengar daripada kita punya ahli panel yang kedua. Jadi kalau kita melihat kepada kata kunci lah, kata kunci yang disampaikan oleh ahli panel kita yang kedua, kita melihat kepada apakah caranya, tak lain tak bukan adalah seakan kita bercinta dengan Al-Quran, bercinta dengan Al-Quran. Jadi kalau kita melihat kepada ke arah kebahagiaan ini, dia punya laluan itu adalah menanamkan rasa kecintaan kepada Al-Quran. Saya baru-baru ni ada pernah menganjurkan program bahagian di bawah unit halal iaitu kursus sembelihan. Jadi saya bersama dengan para penghafaz Al-Quran lah, dan apa yang dilihat generasi zaman sekarang ni, bila saya tanya tahu tak apakah pantang larang bagi penghafaz Al-Quran. Jadi generasi sekarang ni jadi tak tahu bela. Sebab untuk makluman sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, antara pengalaman saya ni adalah dalam bersahabat, saya ada sahabat yang terdiri daripada penghafaz Al-Quran. Antara pantang larangnya adalah dari segi pemakanan, penglihatan, pendengaran dan tak lain tak bukan dari segi akhlak dan peribadi. Itu sendiri yang dapat mencantumkan Al-Quran itu di dalam ingatan dan sanubari. Jadi nak beritahu bahawa penghafaz Al-Quran ini, kalau kita melihat dari segi latar belakang hidup mereka ini adalah terdiri daripada golongan-golongan yang kita boleh cakap
kecenderungan mereka ni macam ada sifat-sifat warak di situ. Jadi bila kita melihat kepada nak meraih kemanisan ataupun kebahagiaan ini, tak lain tak bukan dari pandangan saya adalah kita sendiri merasakan seakan bercinta dengan Al-Quran. Kita baca dan kita semakin menjiwai dan akan ada perasaan menghampirkan diri kepada Allah, merindu-rindukannya. Jadi daripada perkongsian ini, kalau kita melihat kepada sejarah para ahli salaf dahulu, antaranya yang dikongsi adalah Aisyah radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Abu Bakar seorang lelaki yang lembut, tak mampu menahan air matanya ketika membaca Al-Quran, dan pernah berlaku dan kisah benar di mana seorang lelaki tua dalam hidupnya tak pandai membaca Al-Quran, dan satu saat yang hidayah Allah turun, maka dia memeluk Al-Quran dan berkata, ya Allah, aku tak dapat baca Al-Quran, ampunkan aku ya Allah. Jadi kita nak bantu dalam masyarakat adalah tak lain tak bukan semakin kita ni meningkat usia, ilmu kita semakin matang, maka ingatlah bahawa kullun nafsin za'iqatul maut, tak nyawa pasti merasai mati. Maka ingatlah dengan kita bahawa cara hidup kita kalau menghampirkan diri kepada Allah melalui rasa kecintaan pada Al-Quran, saya yakin sahabat-sahabat dapat merasakan satu situasi iaitu merindu-rindukannya. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak-banyak Ustazah Syaratul. Satu kupasan yang menarik untuk sesi yang kedua. Saya cuma nak tambah sikit je daripada yang Ustazah sebut, setiap yang hidup akan merasai mati. Jangan sampai kita hidup hilangnya kemanisan kehidupan sebab kita jauh daripada Al-Quran. Auzubillah, semoga kita semua mendapat petunjuk dan hidayah.